Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita menyambung perbincangan dalam ilmu aqidah tauhid. Perbincangan dan kesimpulan daripada muqaddimah berkenaan dengan ilmu tauhid. Aqidah ataupun tauhid ialah memastikan kesahihan i'tikad seseorang itu mengenai ketuhanan, kerasulan, sam'iyat dengan berdasarkan kepada dalil daripada naqli dan akli. Yang pertama, pengajian ilmu tauhid kita ialah nak memastikan akidah kita betul. Bagaimana kita nak pastikan akidah kita betul? Kita ambil contohlah, orang yang bawa kereta, dia pandai bawa kereta tapi dia tak ada lesen. Kereta pandai bawa, anak-anak kita bagai contoh. Jadi nak pasti dia betul bawa kereta, maka kena test lesen. Jadi bila luluh dapat lesen, maknanya dia betul lah cara bawa kereta dia. Bahkan kita dapat komentar daripada guru memandu, ajarlah anak awak kereta di pusat mandu, bukan di rumah. Sebab dia kata bila dia pandai rumah, tak ikut dengan kata cikgu memandu ni, jadi susah nak boleh lesen. Orang suruh tekan segenar, tak tekan segenar. Orang suruh jangan tekan breaknya, tekan break masuk sipang, payah nak boleh lesen. Jadi anak kita biar pandai di pusat memandu, cepat boleh lesen. Itu sebagai selingan lah. Jadi kalau kita nak luluh akidah kita, maka kita kena tahu dah akan dalil-dalil, akan bukti-bukti, perkara-perkara yang mengatakan bahawa kita ni betul berdasarkan akidah yang betul. Apabila kita mengaji, maka di situ akan ada panduan. Kita mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, dalil akli, dalil naqli. Kemudian dalil akli diberi tamsilan, contoh-contoh pula kenaan dengan adanya Tuhan, supaya kita ni berada di atas akidah yang benar, yang suci. Kerana kita hidup sekali je, tak ada hidup atas dunia ni sekali je. Kemudian kita bakal mati belaka, penghuni kubur belaka. Kita sehari dua ni atau orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca dia kembali pada Allah, dan kita pun bakal kembali. Innalillah pada kau orang satu hari, innalillah pada kita pula. Supaya kita menyadari bahawa hidup kita ni bukan sia-sia. Hidup kita ni ada hala tuju nak kembali kepada Allah. Yang kedua, mendedahkan akan pendustaan dan penipuan serta keraguan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin, orang kafir, terhadap orang-orang yang beriman, yang mereka ini mempercayai Allah, malaikat, rasul-rasul, kitabullah, hari kiamat, qada dan qadar. Jadi kita ngaji akidah, di situ kita akan tahu tashkik. Apa makna tashkik? Yang ini penyelewengan, rekaan, syubhah, kesamaran yang dibuat oleh orang kafir supaya kita ragu terhadap agama kita sendiri.
Hari ni orang kafir tak boleh kita tukar agama pun. Dia tak suruh kita tukar nama, tak suruh kita jadi kafir dan sebagainya. Tetapi mereka nak kita tashkik atas hadap agama kita. Tashkik ni dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu maksudnya kita rasa ragu-ragu dengan agama kita sendiri. Bagai contoh, orang ambil anak akak, kemudian dia bela jak kecek. Bela jak kecek, ayah dia tak pernah royak dia ni anak akak. Kemudian ayah dia putih, mak dia putih. Anak akak dia gelap. Jadi anak akak ni pelik. Ayah aku putih, mak aku putih, aku gelap. Jadi dia nak tanya pun bimbang. Pak senyap gitu je. Tapi masih ada ragu lagi dalam hati, aku betul ke anak ayah ni? Beng boleh ada. Sebab ayah dia nama, ayah dia hak sebenar dengan ayah akak dia sama beng. Siapa satu perikat berlakunya, kita kata kejadian teh DNA, moga anak dia ni jadi doktor. Anak jadi doktor, ambil darah teh DNA. Kemudian ayah dia ada penyakit pula, ambil darah juga teh DNA, tubik keputusan. Ayah DNA lain, dia DNA lain. Lalu nak tanya ayah bimbang juga, senyap gitu. Tapi DNA lain, ni memang ayah lain lah. Jenis lain. Tanyalah, saya ni betul ke anak ayah nak mak ni? Was-was juga. Sebab saya tengok result ni lain. Tu makna tashkik, samar, rasa ragu-ragu. Lalu marilah yakin, bagi dalil bahawa dia betul, bukan ayah dia. Jadi dalam bab ketuhanan, orang kafir pun mari tengah-tengah. Di antara yakin kita dengan Allah, dia mari tengah-tengah. Dia mari sebagai pengacau-pengacau untuk kita rasa tak yakin dengan Allah. Allah Maha Berkuasa. Lalu dia kata, ya Allah Maha Kuasa atas langit, atas dunia ni kita lah. Kita kata ya lah, Allah atas langit, kita ni yang kita atas dunia ni manusia lah yang berkuasa. Lalu sewenang-wenangnya dia buat, dah ikut undang-undang, langgar hak Tuhan kata gini, dia lawan gini. Allah berkuasa atas tu. Betul tu. Atas tu. Hak bawah ni kita lah. Kita rasa betul ke tu? Orang kafir pun tashkik. Dunia kan, Allah jadi kita ni untuk huni dunia, maka ambillah sebanyak-banyaknya dunia. Kita kata betul lah, kita pun ambil dunia. Hak atas dah ingat. Betul Allah Ta'ala kata, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya dunia ini la'ib, permainan, wa lahwun, tipu daya, suka alat mainan je. Allah Ta'ala kata gitu. Dan macam mana pula dunia, harta benda, kekayaan. Kalau benda harta dunia ni, dan macam mana pula kita nak elak ke? Jadi kalau kita faham, kita baca sirah, kita ngaji, dunia ini untuk orang beriman mewarisi akannya. Lalu ditakbir dunia dengan cara apa? Dengan cara yang Allah nak. Baru betul. Tapi orang kafir kata jangan. Pernah kita baca satu kitab, dia ni dia nak sesatkan orang. Kaedah antara yang kaedah nak sesatkan orang Islam ialah melalui zuhud. Zuhud, tahu makna zuhud? Lalu dia tulis kitab berkenaan zuhud. Orang Islam hendaklah bersifat zuhud, qanaah, bersederhana, cintakan akhirat, benci dunia. Lalu dia tak bahas siapa dia Uthman ibnu Affan, dia tak bahas siapa dia Abdul Rahman bin Auf. Dia kata kita kena jadi orang lembek gitu. Pakaian pun ala kadar je. Dunia ni jangan kejar sangat, kita kejar akhirat. Tengok orang kafir pandai main. Lalu kita pun kejarlah akhirat. Tak cara mana? Rumah siap tak siap? Siap tak siap? Tak antara siap tak siap? Nak kata siap tak siap, nak kata tak siap lebih kurang siap. Sebab apa? Kita tak lewat cara mana nak dunia ala kadar je. Kan kita ngajikan dunia ni jangan kejar.
dia pula hati kita supaya kita nampak dunia dan kita benci pada dunia. Gitu ke agama kita dah ajar gitu. Dunia ni ajar kita sempurnalah. Kalau rumah siap-siap lah dengan pagar dengan semua. Kalau kekayaan kita nak carilah seperti mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kalau kaya sungguh dermawan. Kalau jadi seperti Osman bin Affan, kekayaan dia sampai ke hari ni ada, harta wakaf dia ada. Khadijah ibnu Khuwailid binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekayaan dia, kaya dia. Siapa tahu jumlah kekayaan Khadijah? Siapa tahu? Banyak mana harta dia? Hari ni kalau kita pergi ke Mekah, nak tahu harta dia mana lagi ada. Tempat kita tawaf tu ada tanah dia. Tanah wakaf dia ada. Hak kita tawaf tu di Masjidil Haram. Tanah Khadijah. Siapa hari ni pahala dia banyak. Kekayaan dia ada orang menilai nilaian lah lebih kurang 5 triliun. 5 triliun bukan 5 riyal. 5 triliun. Setara mana kalau kita dengar sejuta apa banyak, dia juta. Kekayaan dia. Berapa banyak berdoa kekayaan dia, masya-Allah. Apabila dia berjalan, dia punya kabilah dia ataupun kata pasukan perniagaan dia lalu ikut satu kawasan, ibarat bergegar kawasan tu. Lalu banyak perniagaan dia dengan unta yang penuh dengan barang. Kaya gitu lah. Kalau nak kaya macam gitu, tolong Nabi, jadi isteri Rasulullah, membantu Islam. Harta dia sehinggalah apabila dia nak hampir wafat, banyaknya harta dia belanja untuk Allah, untuk agama ni. Banyak belajar sehinggalah harta dia kita kata berkurang kerana banyaknya belanja. Tapi di sisi Allah tak kurang. Kita kalau bab dunia cerita pasal orang kaya kalangan orang Islam, jangan cerita bab dunia. Kita tak sedar dunia sederhana dah lah. Koda-koda dah lah. Kereta buruk, tukar kereta tak ambuh. Sebab apa? Ala koda, ustaz kata. Ala koda je. Baju buruk 20 tahun tak tukar baju. Ala koda. Minyak wangi hak mahal tu tak mau beli, membazir. Padahal kita boleh beli wangi-wangi. Sebut dalam kitab sunat bagi kita yang nak hadir ke majlis, majlis kenduri, nak majlis jabat ke tempat kerja ke mana-mana lah yang ada ramai orang, wangi sembuh wangi. Wangi. Khalifah Islam Umar bin Aziz, dia punya minyak wangi dia sebelum dia jadi khalifah, tahu berapa? Kali sembuh 100 dinar ni lah. Sekali sembuh. Kaya dia. Kaya. Tapi apabila dia jadi khalifah, dia buang. Bukan dia jadi miskin, dia buang akan kekayaan itu, dia pakai dengan pakaian sederhana. Kaya dia, kekayaan dia gunalah untuk agama. Mana orang yang kaya tak salah, kekayaan itu diguna untuk diri dia. Tapi jangan lupa, jangan sehinggalah kita terbawa-bawa akan cinta dunia. Itu masalah. Kekayaan kita menyebabkan kita rasa sayang. Lama-lama rasa sayang. Baju kita hak mahal tu kita ingat beli mahal, padahal kita pakai lama. Nak beri kat orang, aku beli dulu 200, ingat hak dulu, padahal pakai 2 tahun dah. Beri je kat orang. Macam kita basikal, kita main gohik ni, gohik basikal lah. Puas dah basikal tu, beri hadiah ke jiran. Dia siap khabar ke, basikal ni mahal aku beli dulu. Dah ayah beri lah gitu, mungkit. Beri aku sedekah basikal ni, ambil nak main, boleh sihat sama-sama. Dah aku nak beli basikal baru pula. Tak apa, tak ada masalah. Kekayaan dunia yang Allah beri pada kita. Tapi jangan sapa kita lala. Basikal boleh gatih pas ke Bukit Bauk, surau tak sapa, masjid tak sapa. Orang jing main body tu, katang akak 100 kilo pula. Masya Allah. Nak akak sejadah tak boleh. Nak akak sejadah tak agak. Tu dia terpedaya dengan sihat tubuh badan, terpedaya dengan harta dia. Kita tak boh, kita tidak terlena dengan dunia. Kita tidak terlena dengan dunia yang Allah beri. Yang ketiga, menetapkan keimanan dalam hati seseorang serta meyakinkan kewujudan Allah dan keesaan Allah, serta mengiktikadkan, yang meyakini Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang sangat suci,
daripada segala kekurangan. Jadi kalau ngaji akidah ni, nombor satunya ialah kita ni kotor, kita ni tak sempurna, kita ni makhluk, kita ni benda jadi Tuhan buat, Allah yang sempurna. Kita akan ingat kita ni daripada air mani. Nak gong cara mana? Air mani mak ayah, tempat dia mana? Beranak kat mana? Mari umur 40 gong. 40 gong masa kecil tu mak dia basuh berak dia. Nah, paper berak dalam paper kita lah, bukan lain kita. Tahi tolong basuh. Tapi mari 40 gong rasa besar diri. Asal kejadian kita pun hina daripada air yang memancuk, daripada zakat ayah kita masuk ke rahim mak. Hinanya kita, Tuhan nak usul peringat, awak dah duduk atas dunia ni daripada mana awak? Ingat tu, kita ni hina je, tak ada pun kemuliaan, tak ada mulia pun. Pangkat, darjat, kebesaran, panggilan orang, nah, sehinggalah segala kebesaran, kemegahan yang manusia beri pada kita tak ada nilai. Betul tak? Tidak ada satu yang kita nak bangga pun. Kalaulah sembahyang bukan jadi tempat kita, masjid bukan tempat kita jember. Nah, kalau majlis ilmu pun wah ujung-ujung je, tak berapa nak dengar mana. Nah, apa yang kita nak bangga? Sedang dunia ni hanya sementara saja. Allah Maha Suci daripada segala bentuk kekurangan. Kita ni hamba dia. Terusnya keempat, membahaskan masalah-masalah keimanan yang menjadi keistimewaan yang unggul dalam akidah dan tauhid, tidak mendapati perbahasannya setepinci daripada ilmu lain. Sebab itulah kalau ngaji bab Allah sama je, ustaz lain cakap bab Allah sama, ustaz tu cakap bab tauhid sama, sebab tauhid saja. Tapi kalau kita dengar bab hukum fiqh, kita pun rasa ustaz tu kata lain, ustaz ni kata lain. Hukum fiqh ni dia akan ada pandangan yang berbeza. Hukum fiqh, ingat hukum fiqh jangan kita pegang siapa kita kata dia batal iman, tak batal. Sebab apa saya kata tak batal? Sebab hukum fiqh dia hukum yang khilaf, berbeza pendapat, tak ada masalah. Sebagai contoh berbeza pendapat dalam masalah kita kata benda, lepas kita main subuh, kita baca kunut tu sunat je, muakkad, sunat yang disuruh. Kemudian lepas imam tu pula tak ingat baca kunut. Tak ingat baca kunut, dia pun sujud, kemudian dia beri salam, kita hok belakang, kerana imam tak ingat hari ni, kita pun sujud sahwi, dia panggil tak imam boleh ada tak sujud sahwi, batal ke tak sembahyang? Tak batal, tak ada batal, bukan wajib. Kita pun tanya tak imam tak ingat ke baca kunut hari ni? Hamba saja je ingat dah, tak boleh baca. Dah pula jawab, dah apa tak boleh baca? Sekali-sekala tak baca apa salahnya? Kita dah dengar tak imam dah betul ni. Dah mana tak imam kita tak baca kunut, tak boleh tu, batal. Kita kan mazhab Syafi'i, bala boba. Akhirnya hamba tak mau ikut tak imam ni, dia tak mau baca kunut. Allah. Bak kunut tak sembahyang. Kunut tu sunat tak? Sunat je. Nak kita sengaja tak baca kunut tak batal. Sengaja. Tahiyat awal. Sengaja kita tinggal. Tak batal apa ya? Dah tu. Hukum fiqh dia akan ada hukum pendapat-pendapat berbeza dari segi mazhab dan sebagainya, tidak menjatuhkan iman. Sebab benda itu kita faham dari segi hukum. Adapun ilmu tauhid, ya saja. Allah Maha Esa. Allah tu satu. Tak ada dah pendapat kedua, pendapat ketiga tak boleh dah mari. Dia saja pendapat dia. Seterusnya mengenai pasti sejauh mana kesahihan i'tiqad dan keimanan seorang itu, mana kita lah, kita percaya kepada Allah, malaikat, rasul, akhir kiamat, qada dan qadar, sama ada tak ada dalil ataupun ada dalil. Jadi kalau orang tanya Allah Ta'ala tu duduk mana, ada tak? Jadi dengar soalan tu, Allah SWT duduk mana? Payah nak jawab. Duduk mana? Allah duduk mana? Kita nak jawab mana Allah duduk mana ni? Soalan-soalan gitu jangan tanya.
apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan kita walaupun dengan sesuatu baik. Duduk di mana tu makhluk ke benda? Duduk di mana? Duduk di mana tu kan makhluk. Allah tu tidak ada duduk di mana. Faham? Jadi Allah Taala duduk mana? Tak ada soalan tu. Kalau orang tanya Allah Taala duduk mana? Duduk atas langit, kita jawab tak boleh. Atas langit ke Allah? Allah kan bersemayam atas arasy. Arasy tu duduk mana? Kita kata wallahu alam, tak tahu. Allah tidak sama dengan kita dari segi duduk di mana. Allah ada tak tempat duduk? Ada, tetapi duduknya Allah tak sikit pun sama dengan makhluk. Bila sampai tahap gitu, kita kata kita ni duduk mana? Duduk atas kursi ni sekarang, duduk atas kursi. Tetapi Allah tidak begini. Duduknya Allah tidak begini. Di mananya Allah tidak begitu seperti mana yang kita fikir. Jadi apa yang kita fikir, atas, bawah, tepi, tengah, duduk sekarang, itu makhluk namanya. Apabila makhluk, itu maknanya bukan Allah. Senang je jawapan. Sebab itulah saya tak dulu nak mengaji di Madinah. Soalan tu dia kena jawab Allah duduk langit. Saya tak jawab jawapan tu. Orang Badui pernah menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui ni orang baru masuk Islam. Lalu dia jumpa Nabi. Aina Allah? Orang Badui, orang baru masuk Islam. Jadi dia nak perkenalkan Allah tu kepada orang Badui supaya nampak Allah tu tinggi. Bukan Allah tu duduk atas, tinggi. Fis sama, Allah Ta'ala duduk di langit. Lalu orang Badui tu duduk mikir, oh Tuhan ni bukan duduk bawah, duduk atas, tinggi. Mana Allah tu tinggi, mana mengatasi makhluk. Akhirnya orang Badui tu puas hati, lalu dia balik, dia yakin bahawa Allah Ta'ala tu maha tinggi. Tapi kita yang ngaji hak faham dah, bukan di atas ni Kang. Bukan di atas. Di atas tu kan makhluk. Di atas tu kan makhluk. Apa maksudnya di atas? Di atas seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, bukan dikehendaki oleh pahaman kita. Sebenarnya yang keenam, akidah yang berasaskan pada dalil nakli adalah akidah Rasulullah SAW dan akidah para sahabat. Jadi akidah kita mengaji bukan sekadar kita faham, kita ada dalil. Terusnya akidah seseorang yang berasaskan kepada dalil nakli dan dalil akli adalah akidah yang sahih dan sah imannya. Sebab itulah sebelum mana kita nak masuk nak beriman pada Allah, kita kena mengucap dua kalimah syahadah. Orang nak masuk Islam, dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Yang pertama, dia apa maksud kalimah syahadah? Kalimah syahadah bermaksud dia menerima kalimah an-nafyu wal isbat. Dia nafi, tiada Tuhan, nafi, atas dunia ni tak ada Tuhan. Wal isbat, melainkan Allah. Hak hanya Tuhan ada Allah. Dia nafi semua Tuhan, hak Tuhan adanya Allah. Itu kalimah yang pertama. Kalimah yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia menerima Muhammad itu pesuruh Allah, ataupun syariat ini kena ikut hak Muhammad. Sebab apa dia kena sebut Nabi Muhammad? Sebab itulah orang yang mengucap la ilaha illallah sahaja tak sah iman dia, tak sah Islam dia. Sebab apa? Sebab tak percaya gilah cari kedai perabot ataupun kedai Cina, boleh ada la ilaha illallah, dia ratik. Kita macam latoh la ilaha illallah, boleh ada dia latih, dia ratik mulut dia la ilaha illallah. Saya pernah kenal seorang Cina, bila kita buat gurau dia pun la ilaha illallah. Nata Cina. Saya kata ke dia, cik sambung Muhammadar Rasulullah, senyap. Cik sambung Muhammadar Rasulullah, saya buat akak suara sikit, senyap. Cakap pula, cakap sambil kita tengok perabot dia, la ilaha illallah, dia sebut Muhammadar Rasulullah, tak si. Di hujungnya saya kata, apa tak saya sebut Muhammad Rasulullah? Dia kata, kat lagi aku jadi Islam. Dia reti dia rupanya dia reti, kali sebut Muhammad Rasulullah dia jadi Islam. Saya kata, apa tak saya masuk Islam? Dia kata, kalau aku masuk Islam, ada benda aku tak boleh tinggal. Saya tanya dia, benda hak tak boleh tinggal saya menamu ni, aku tak boleh kabur kamu. Tak boleh kabur. Saya pun okey, tak apa lah. Hari yang lain saya tanya bini dia. Telah dia tak ada. Kenapa
laki awak ni, bini dia tu orang Siang, dia tu orang Cina sini lah. Jadi saya tanya dia, buat apa laki awak tak mahu masuk Islam? Dia kata laki dia kuat minum arak. Dia kata kalau dia masuk Islam tak boleh minum arak. Oh begitunya dia kata. Maknanya tak semua mudahlah orang nak masuk Islam. Kadang perangai arak, minum arak, dia berakhir minum arak. Dia kata dia minum arak bukan hak jenis mabuk sampai mabuk kediri tu, arak hak ringan-ringan tu. Kan ni ada jual arak hak tak mabuk, kita pun bengong sekejap. Arak yang tak mabuk, kita kata oh ada juga arak tak mabuk terang sekali. Ada juga arak tak mabuk. Nah, ada tak? Ada. Cerita. Bukan saya suruh dekat sungguh ni ke bahang. Nah, ada dekat pasar raya tu kan, dia ada hak betul dalam 700 plus, hak harga beria je, tak mabuk, malah ada dia minum. Oh naik motor, cumanya kalau bahan 10 botol mabuk kot. Jual malah ada depan TMJ ni, ada depan pula kaunter, tak mabuk tu, tak mabuk mana lah. Tapi tetap arak, betul tak? Arak tetap arak, tak berubah. Tidak akan jadi halal akan arak itu walaupun sedikit, tak jadi halal. Nah, seperti mana kita nak kata babi, babi tu dia boleh jadi halal juga sekiranya darurat. Nah, darurat tak ada doah dah di balap besar ni, malaikat babi kau tu je habis cari dah balap besar ni. Kambing habis dah kambing nyepera lepas lah. Kambing kan orang pera lepas masuk dalam pagar kita, dia dah hilang seekor, marah kita. Hak tuan dia tu, siapa pula curi kambing aku, kawan tu pera lepas. Asal 20 ekor tinggal seekor je, dah masuk rumah tu pun senyap dalam rumah. Masuk rumah tu pun senyap. Kan orang sebut kan, siapa curi kambing aku ni? Nah, baik makan babi. Oh sedap tak dia kata. Marah. Marah kambing dia hilang, padahal dia lepas ya. Lepas gitu je kambing dia. Kita kata baik mu pera babi, tak ada orang marah dalam pagar pun daripada pera kambing lepas. Kadang nak kata gitu ke tak? Itu sebab kita khabar molek dah. Bang, kambing ni nyusuh kat aku. Aku pera, aku tanam pokoknya makan. Pagar rumah ni kadang-kadang terbukanya masuk habis punah jana pagar. Dalam rumah ni tidak binatang apa ni, pokok-pokok. Manusia ni begitulah, tak tahu kala. Hidup suka hati dia. Sedangkan agama dia menghalang. Jadi nak kabarnya benda yang jelas-jelas. Begitulah. Kita kehidupan kita ni kalau haram-haram, kok halal-halal. Contohnya pada zaman Rasulullah SAW ilmu tauhid belum wujud lagi. Zaman Nabi tak ada. Okey, kuliah garik Nabi kata kita nak cakap bab tauhid, tak ada. Tapi zaman kita ni kuliah garik, ustaz tu ngajar benda tauhid. Kalau tak sebut ustaz tu ngajar benda ilmu Rasulullah, pening. Ustaz tu ngajar benda ilmu Islam. Ilmu apa tu? Tauhid. Sebab zaman ni bukan semua orang tahu. Tak, zaman ni kan kita 60 baru dengar ataupun 40 baru dengar perkataan tauhid. Tak ada utung dah tu. 40 dengar, ni 80 tak sedar diri lagi, 90 kau tak sedar diri. Kita nak tengok usia kita berkat tu, berkat umur kita ni, kau kita tua, kau kita rasa jelira dengan agama, jelira dengan semayang, jelira dengan masjid, kau sedar duk masjid rasa tidak duduk di masjid rasa rugi. Berkat umur. Ni kau mari masjid kau serabu, berapa banyak doa kuliah ni, tak garik kuliah subuh kuliah serabu kau orang ngajar pelik. Kita dengar dulu. Kalau kita berasa aling, kita kabur ke imam. Imam, boleh tak saya nak mengajar? Sebab apa? Saya lebih alim daripada ustaz tu. Imam akan ganti, jangan bimbang. Ustaz-ustaz ni, kalau ada orang kata ustaz, malam ni ada orang ganti dah tepat ustaz. Apa? Ada makmum seorang nak ganti. Alhamdulillah ustaz kata. Suka benar aku dak dengar ngajar lah ni. Hak ngajar ni bukannya pandai juga. Bukannya mari pandai selalu dah. Kita pun ngaji pun lama. Berjakit situ, mengaji sini, pondok sini, mengaji sampai ke negara Arab.
semata-mata nak tahu Islam tu betul kat mana, nak mengaji. Jadi kita mari membacakan sedikit ilmu, bukan kita pandai. Jangan kata orang ngajar ni pandai, tak pandai. Kita sama-sama nak kongsi. Seterusnya, semangat hidup bertauhid. Akhirnya Islam berkembang ke seluruh dunia dan menguasai kuasa besar ketika itu, antaranya Parsi dan Rom. Kerana dia kenal Tuhan hak atas tu, akhirnya Islam menguasai dunia. Yang jadi dak rok Islam dah benda ni, dak kenal mana hak atas. Dak kenal mana, kenal Allah, tapi tak kenal mana. Faham tu? Kenal Allah tapi tak kenal mana. Sebab apa? Dia hanya mengetahui Allah ketika semayangnya saja. Semayang boleh ada betul khusyuk, masya-Allah. Lepas semayang berlawak dah tu. Masa semayang okey, soleh. Mana ada masa semayang curi. Lepas semayang curi, bahas lipat orang. Sebab lipat dia kena bahang. Apa salahnya saya bahang lipat orang? Ada kat pasal gitu. Lepas semayang hina orang, kutuk orang, lalu buah mayan dah di luar masjid. Apa benda lah orang tu, apa benda lah orang ni, dia seorang je baik. Dalam semayang tu tak ada pula kata korang. Allahu Akbar. Tu saya kata kenal Allah dalam semayang je. Di luar semayang tak kenal pula Allah tu guna. Jadi umat yang terdahulu, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya, kerajaan Islam dulu, dia kenal Allah tu mana. Dia meletakkan Allah di atas. Dia tahu Allah di mana, maka dia buat baik, melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya. Dia tahu Allah, dia tahu nilai Tuhan tu. Dia tahu nilai Tuhan. Ketika mana nak buka kota Sepanyol, kota Sepanyol tu dibuka oleh orang Islam. Dan seorang Tariq bin Ziyad, dia apa 5 tentera tu masuk ke dalam kota tu. Lalu dia kata, kita masuk ke kota ni, nombor satunya, kita tak balik dah. Kita naik kapal sampai sini, kita tak balik dah ke asal kita. Nombor 2, kita dua je diberi pilihan, hidup dalam keadaan mulia Islam nak, ataupun kita mati. Dua tu je pilihan, dua tu je. Jadi hidup kita atas dunia ni kena pilih dua je. Hidup kita nak jadi orang yang mulia, berbakti pada orang, buat baik ke orang sebanyak-banyaknya. Disebut orang tak sebut ke, tetapi kita buat baik sebanyak-banyaknya. Kalau kita hidup jiran, suka membantu. Nah, kalau kita duduk masjid sebagai AJK ke, tak AJK ke, kita tolong masjid. Masjid ni kan besar, perlu kepada orang yang makmurkan masjid. Antara kaedah makmur, kita mari ajak orang mari sama. Kemudian hidupkan majlis. Kalau kita duduk di tempat kerja tu kita yang memudahkan orang. Kalau kita kita jangan nyusahkan anak buah kita. Maknanya kita menjadi orang yang berguna atas dunia ni. Tu maksudnya hidup mulia. Hidup mulia zaman ni, kalau nak suruh pergi perang, tak ada orang kafir pun kita nak tetap, tak payah. Kalau kita jadi ayah yang baik, tunjuk teladan pada anak. Kalau kita jadi bos, ada anak buah bekerja kita jadi bos yang baik. Kalau kita jadi cikgu yang baik pada anak murid. Ni marah anak murid, bapa isap rokok, cikgu pun isap rokok kok. Pernah saya jumpa seorang cikgu disiplin. Saya pernah mengajar sekolah capur ni, dipanggil sekolah India, Cina ada belaka. Cikgu disiplin dia tu cikgu puang. Jadi tak masalah lah cikgu lelaki ke puang. Cikgu disiplin, kalau bahagian cakap bab disiplin, saya respect lah. Cara dia cakap tu memang budak tertarik lah. Memang budak tabik, hebat lah dia cara cakap masa perhimpunan. Cikgu puang, tetapi di sebalik itu hilang respect saya. Rupanya tak semayang. Ni sebelah Kuala Lumpur lah, bukan dengu. Masa tu sambil-sambil saya jadi cikgu gati. Saya cakap dengan cikgu-cikgu lain, kita bukan gepak lah, maknanya kita cakap, cikgu ni tak je nampak hala ke surah. Cikgu lain je nampak. Dia kata, ustaz tak tahu ke dia tak semayang bak ngajar sesi petang. Zuhur asar kena ada surah, tak semayang. Kita garu pada, Masya Allah, ada juga pasal gitu. Jadi kalau dia tak semayang, macam mana dia nak didik anak murid dia?
Begitulah kita kalau nak kita jadi seperti yang Tariq bin Ziyad kata, hidup mulia. Kalau kita hidup atas dunia ni jadi orang yang mulia. Kalau jadi ahli qaryah masjid, ahli qaryah yang disukai oleh orang lain. Jangan menyusahkan orang. Parking pun nyusah orang. Kalau tengok pelik ni, konfonnya letang gitu. Jangan. Parking pun kita parking sebaik-baiknya. Ambil air sembahyang pun ambil sebaik-baiknya. Guna tandah tu. Kita bersih naji kita sendiri. Kita jadilah orang yang berguna. Tak nanti kita fikir nanti Islam menang, nanti tak payah. Kita memenangi dulu. Kita memenangi dengan akhlak kita yang terpuji. Tu yang pertama. Yang kedua, mati syahid. Kita tak boleh dah. Sekarang ni nak cari mati syahid tak ada peluang. Tetapi Nabi kata siapa yang berniat untuk mati syahid dan matinya di atas katil, maka matinya umpama mati syahid. Jadi kita ni duduk atas dunia ni tak ada orang kafir hak kita nak tetak, nak bunuh seperti zaman Nabi, zaman sahabat dulu. Jangan fikirlah nak cari bunuh orang kafir, tak ada. Jangan fikir kita nak mati syahid. Dia macam mana mati syahid? Dengan niat. Nak tidur malam, ya Allah, aku niat kalau mati malam ni, matilah aku dalam keadaan mati syahid. Aku nak mati syahid. Minta. Macam mana kita nak minta mati syahid? Minta je dengan doa je, ya Allah, jadikanlah aku mati syahid. Macam mana Allah jadikan kita mati syahid? Ada Allah Ta'ala jadikan dia mati syahid akhirat. Aksiden. Macam syahid tu, aksiden bom. Kita tengok osian dia patah, riak, tekak, pecah kepala. Syahid tu. Tapi jangan minta, ya Allah, matikan aku dalam mati aksiden. Jangan gitu. Jangan gitu. Kita ni, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati syahid. Jadi dua, nak hidup mulia ataupun mati syahid, kita pilih. Jadi salah satu daripada dunia ni, dua ni kemuliaan yang kita pilih sendiri. Seterusnya, intelektual ataupun ulama-ulama Islam di kalangan terdahulu dan kini mengkaji pemikiran-pemikiran baru yang berasaskan kepada wahyu Allah bagi memastikan sejauh mana kesahihan pemikiran baru dari sudut akidah dan tauhid. Jadi ulama ilmu tauhid, kerja dia orang yang ngaji tauhid, orang alim ilmu tauhid, tugas dia ialah dia nak tapis akidah baru, kepercayaan baru. Ni timbul satu agama baru. Nama dia Saintologi, agama baru. Sebab apa dia nama Saintologi? Agama yang berteraskan pada sains. Jadi dia akan cakap semua benda kalau tidak ada fakta sains saya tak boleh terima. Ada tak orang jenis gitu ni? Ada. Sikit-sikit ada tak fakta sains? Kita sebagai contoh lah, kita semayang, apa fakta sains kata semayang bagus? Kita kata ada seorang dua tulis, antaranya adalah ulama-ulama kita kaji berkenaan dengan saintifiknya dalam semayang. Dia pun tanya apa fakta sains tentang ibadat puasa. Tu boleh jawab lagi. Kalau dia tanya apa fakta sains yang mengatakan kalimah syahadah tu ada bukti saintifik, bingung nak jawab. Kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, apa bukti saintifik dia? Ada tak orang tanya gitu? Ada. Sebab kita tanya dia, awak berminat tak dengan Islam? Jadi kita kata kalau nak masuk Islam kena ucap 2 kalimah syahadah, barulah masuk Islam. Dia pun tanya kita, apa bukti saintifik kalimah syahadah tu bagus? Allah nak jawab. Kita mari kuliah ni berpuluh tahun dah, tak je dengar pun ustaz ngajar gitu, tak je dengar. Kita kata apa padang gini nak jawab kan? Kalau bukti saintifik bab semayang adalah juga sarah ni gerak, darah ni turun. Kalau syahadah padang. Agama Saintologi ni merebak di negara-negara baru yang dipelopori oleh orang Yahudi, Kristian dan beberapa agama etis, orang tak ada agama ni. Lalu mereka ni berteraskan pada sains semata-mata. Jadi zaman ni kan zaman sains, sikit-sikit saintifik, sikit-sikit saintifik. Apa bukti saintifik? Sains kata apa? Komputer kata apa benda? Mesin kata apa? Percaya ke mesin? Kau anda. Tapi dia bawa satu dipanggil gelombang.
Dia masuk dalam pemikiran-pemikiran orang Islam. Dia tak masuk ke pemikiran orang Yahudi, orang kafir, tak ada masalah. Dia masuk dalam pemikiran orang Islam. Akhirnya ni nak ayat ni, hak yang bahaya. Ada kalangan orang Islam sendiri yang meragui akan sunnah Nabi, yang ada sunnah Nabi yang tidak ada kajian saintifik pun. Ada tak sunnah Nabi yang tak ada kajian saintifik? Ada. Banyak sunnah Nabi kan. Sunnah Nabi ni bukan gosok gigi je. Sunnah Nabi ni banyak kan. Berlambak sunnah Nabi. Antara sunnah Nabi yang kita katakan, sebut sunnah Nabi, siwak, berwangi, mayang jemaah, banyaklah sunnah Nabi. Kehidupan kita ni, senyum dan sebagainya. Hak sunnah Nabi lagi, hak besar lagi, membina negara yang berteraskan pada agama, pada Islam, pada syariah dan sebagainya. Akhirnya dia pun pertikar mana bukti saintifik terhadap perkara-perkara yang demikian. Sebagai contohnya, sehinggalah orang Islam ragu terhadap sunnah Nabi tu. Boleh kata tak zaman Nabi je lah pakai jubah, zaman ni apa pakai jubahnya? Orang Arab je pakai jubah. Jubah ni ia dipakai oleh Nabi. Kalau kita pakai, sila. Kalau kita tak mau pakai, sila juga, tak ada masalah, bukan wajib. Tapi kelebihan ada lah. Kalau orang pakai jubah warna putih pula, Nabi pakai. Bila kata Nabi buat benda tu sunnah, jangan pula tanya apa bukti saintifik pakai jubah bagus. Bengok tak kita. Ini agama baru, agama yang sedang melebar di seluruh dunia. Dimasuk kepada orang Islam supaya orang Islam jadi confused, terutamanya anak-anak muda kita. Anak muda kita sikit-sikit tengok internet, nak tengok kajian dan sebagainya, supaya dia rasa benda tu ada bukti. Agama kita buktinya ialah dalil akal dan dalil naqli. Dalil akal ni hujah yang diperkatakanlah, kita bahas begini-begini sebagainya. Dalil naqli pula hak yang ada dalam Quran, dalam hadis tu. Hak tu lah tak boleh tahu, sikit habuk. Kalau kita buang hak tu, punah kita. Jadi hak tu lah kata sunnah Nabi. Kalau kata sunnah Nabi, semuanya tidak boleh kita pertikaikan walaupun kecil benda. Sebagai contoh, orang lepas makan, kan lepas makan kita buat benda, kita jilat jari. Jilat jari. Ada tak orang kata, kotor jari pun jilat? Ada tak orang macam gitu? Ada. Dia nampak macam kotor, tapi time makan guna tangan, ingatkan makan kaki. Time makan guna tangan. Sedap makan nambah ni. Sudah makan, Nabi kata sudahi dengan jilat. Bila jilat, tengah majlis pula, hak duduk tengah majlis kan, nak budak-budak, anak-anak kita ni jilat gini, kepok bunyi. Lepas tu dia tegur, dah mana jilat tu, bunyi siapa? Nampak jijik. Betul tak? Kalau hati kita bersih, bagusnya anak dia, bagusnya budak ni, siapa jilat, bagusnya mak ayah ajar. Sunnah Nabi tu kecil je, tak payah kaji lah apa bukti saintifik kata jilat jari tu bagus, pening kita nak kaji belaka. Rupanya ada jawapan. Hak tu, hak jilat jari ni, ada satu kajian buku yang ditulis oleh orang putih kaji. Tapi bila kita jilat jari, ujung jari kita ni mengeluarkan satu, kita kata macam cecair apa benda lah, wallahualam lah, ia menyebabkan bila masuk dalam perut kita, makanan tu cepat dihadam. Hak tu sebagai kajian, wallahualam betul ke tidak, kita ikut je hak Nabi, tak payah kajian tak apa. Nabi kata gini, kita buat je. Dan yang terakhir malam ni, setiap orang yang ditaklifkan wajib menerima, maknanya kita ni sebagai mukallaf menerima satu hakikat fitrah bahawa langit dan bumi, makhluk yang ada di antara kedua-duanya, langit dan bumi, dan kita sendiri ni yang telah wujud di alam maya ini, membuktikan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kewujudan yang ada, langit, bumi dan segala benda yang ada, dan kita sendiri, bukti adanya Allah. Itu membuktikan kekuasaan Allah. Itulah ilmu tauhid yang kita nak bincangkan
dalam pengajian kita. Itu mukadimah baru tu. Seterusnya kita akan baca lagi berkenaan dengan kepentingan kita belajar ilmu akidah. Penting. Bukan sekadar kita mengaji ilmu nak kerja, nak cari makan je, tetapi mengaji juga ilmu nak cari betul tak kita akidah kita dengan yang dikehendaki oleh agama kita. Haza wa billahi taufiq. Allah fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina ila siratil mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi